قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وقيل هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات خلافا للمعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية. Ini sambungan lagi pada mentakrifkan tauhid. Bukan pada awal mula kita bercara tauhid pada lughah ialah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Tauhid dengan makna tahu dengan bahawa sesuatu itu esa yang satu. Bermakna kata tauhid itu mengesahkan sesuatu itu panggil tauhid. Kalau itu tauhid Allah, makna mengesahkan Allah. Yani kita i'tikad yakin kata Allah saja yang esa saja jadi Tuhan. Tu nak larat pada syarak iaitu ilmu yaqtadiru bihi, iaitu ilmu yang kuasa seorang dengan ilmu itu ala isbatil aqaidid diniyati, atas menetapkan segala pegangan yang bahasa agama. Ilmu tu yang muktasabun, yang diusahakan, didapati min adillatihal yaqiniyati. Tu pada syarak. Kemudian hak yang dikehendaki di sini ialah asy-syar'i, tauhid bahasa syarak. Mana? Yaitu ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wat tasdiqi biha zatan hingga. Ni muraknya. Mana kita menunggalkan yang disembah. Kita menunggalkan Allah je dengan sembah. Dengan apa dia sanggup jadi hamba, serta i'tikadkan keesaannya dan membenarkan dengan keesaan dia pada zat, sifat dan segala perbuatan. Tak kala itu maka tidak ada di sana pada waqi' pada nafsil amri, tak ada zat yang serupa ke zatnya Ta'ala hingga akhir. Sambungnya waqila, dan kata qil ay qala ba'dul ulama, kata setengah-setengah ulama, huwa iyalah at-tauhid yang syar'i ialah isbatu zatin, menetapkan satu zat yang ghairi musybihatil lizawati, yang tidak menyerupai ia, yang tidak serupa ia akan segala zat-zat. Akan segala zat. Isbatu zatin, menetapkan zat ghairi musybihatin, ia tidak menyerupai, ia tidak serupa ia lizawati, akan la li ta'diyah, la li taqwiyah panggil. Tidak serupa ia akan zat-zat. Wala mu'attalatin, sini kena baca bina maf'ul. Wala mu'attalatin, kerana atas pada musybihatin ataupun musyabbihatin, hak tu kena baca isim fa'il. Zat yang tidak serupa ia, kena baca ghairi musybihatin ataupun musyabbihatin, yang tidak serupa ia lizawati. Wala mu'attalatin, tu kena baca dengan isim maf'ul. Isbat ke zat yang tidak disunyikan daripada sifat. Kerana mu'attilah tu kena ke puak yang mensunyikan zat daripada sifat, panggil puak mu'attilah. Sini zat yang tidak ada, ya ghairi mu'attalatin, macam isim maf'ul. Yang tidak disunyikan anis sifati. Itulah makna tauhid.
khilafan lil mu'tazilati. Ini ni bersalahan dalam atas kata kini bersalahanlah ia maksud mukhilafan bersalahan lil mu'tazilati bagi puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah al-mu'attilina sekali ibarat dengan rupa jamak muzakkar, sekali ibarat dengan jamak atau mufrad muannas mu'attilati, sini mu'attilina. Khilaf bagi puak Mu'tazilah al-mu'attilina yang menghampa mereka itu lizzati akaza menghampa anis sifatil wujudiyyati daripada sifat ia bahasa ada. Mana moga puak Mu'tazilah dia iktikad kata Tuhan tu kuasa ia dengan zat. Bukan kuasa dengan sifat qudrat dak. Tu dia menghampakan zat daripada sifat wujudiyah. Tak serupa dengan kita ahli sunnah tu. Kita ahli sunnahnya kita i'tikad Tuhan yang kuasa dengan qudrat. Qudrat tu sifat wujudiyah yang ada di zat, yang ada pada zat. Kita i'tikad gitu. Orang Mu'tazilah dak, Tuhan yang kuasa dengan zat, bukan dengan sifat qudrat. Dia panggil yang menghampakan zat dari sifat wujudiyah. Tak kait gilah, tarik gi. Tuhan yang tahu dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Ya gitu tu. Kita dak Tuhan yang tahu dengan ilmunya. Tu kita isbat ke sifat, sabit tu panggil kita zat Tuhan ghaira mu'attilah, ghaira mu'attalah. Zat Tuhan ghairi mu'attalatin 'anis sifat. Tu dia. Maka di situlah orang ahli sunnah hukum kepada orang Mu'tazilah betul-betul kata fasik. Iktikad belah tu fasik tu. Tuhan yang kuasa dengan zat fasik tu. Tuhan yang tahu dengan zat itu fasik. Tu dia. Tuhan yang tahu hal keadaannya bersifat dengan ilmu. Tu betul dengan ahli sunnah. Tuhan yang kuasa hal keadaan Tuhan yang bersifat dengan qudrat. Tuhan yang menentu hal keadaan Tuhan yang bersifat dengan iradat. Tarik lagi. Tuhan yang mendengar hal keadaan Tuhan yang bersifat dengan pendengar sama. Tarik lagi. Ada orang Mu'tazilah Tuhan kuasa dengan zat, menentu dengan zat, tahu dengan zat, hidup dengan zat, dengar semua dengan zat. Tak ada sekali qudrat iradat. Tu orang panggil Mu'tazilah al-mu'attilina lizzati yang menghampa, yang mengkosong, yang mensunyi akan zat anis sifati daripada segala sifat yang al-wujudiyati. Sifat wujudiyah ni panggil apa? Inilah dikatakan sifat ma'ani. Kita nak katakan anis sifatil wujudiyati allati hiya sifatul ma'ani. Itu dia. Itulah dipanggilkan kata sifat ma'ani. Hak kita dak bila qudrat iradat ilmu tu sifat ma'ani 7 hak wajib tahu tajalah tafsil tu. Maka orang Mu'tazilah menafi hak ni. Tapi tak hukum kufur. Tak boleh hukum kufur. Kerana dia isbatkan samaratis sifat. Kerana dia mengaku Tuhan tu yang kuasa. Kerana dia mengaku situ. Tuhan kuasa, Tuhan tahu. Tapi tahu dengan zat apa kata tadi. Dia pasti betul menafikan sifat. Tak boleh hukum kufur kan dia mengaku kata Tuhan tahu, Tuhan kuasa, Tuhan ada. Adapun kalau kau ni tak ada sifat qudrat di zat, lazim oleh lemahnya. Dia tak sifat dengan qudrat, lemahnya. Tak sifat dengan ilmu, jahilnya, bermakna lemahnya Tuhan, jahilnya Tuhan. Tu kufur, ada apa tu? Tak ada orang Islam yang iktikad begitu. Sebab kalau iktikad gitu bukan Islam. Tu kata tak ada orang Islam begitu. Bila iktikad begitu bukan Islam. Iktikad Tuhan lemah, iktikad Tuhan jahil. Itu bukan orang Islam lah. Begitu. Kalau orang Islam agak kena iktikad Tuhan kuasa, Tuhan tahu. Tu dia. Patutnya pergi tahu dengan zat tu fasik situ. Wajib dia kembali, wajib dia rajak kepada jalan yang betul, jalan ahli sunnah. Kerah kita juga fasik. Bab tu bab lain kau kira. Tu dia.
Itulah yang katanya tauhid itu makna isbatu zatin ghairi musybihatin, musyabbihatin boleh baca dua ba lizawati, wala mu'attalatin atas pada musyabbihatin ataupun musybihatin, yang tidak menyerupai, musybihatin, molek musybihatin lah, kerana musyabbihah tu nak pergi samar dengan puak musyabbihah, ada puak tu baca musybihah, isi fa'il daripada asbaha yushbihu meh tu. Kalau baca musyabbihah tu nak pergi samar dengan puak musyabbihah. Musyabbihah ni bahasa i'tiqad Tuhan berjihad, tu puak musyabbihah tu. I'tiqad Tuhan berjihad, Tuhan duduk di atas. Tu dia. Tuhan mempunyai ada tangan, kaki. Tu puak musyabbihah. Manakala dia kata Tuhan ada tangan tapi tangan yang layak, pasti juga. Kali kata Tuhan ada tangan, seperti tangan makhluk. Tu rupa. Tu Allah. Dia gitu, sepuk dia. Sebab tu jalan selamat, jalan ahli sunnah wal jamaah. Kerana jalan ahli sunnah ni jalan sederhana, tidak sangat kemengiri, tidak sangat menganankan, tengah. Khairul umur awsatuha. Sebab itulah dibandingkan jalan ahli sunnah ni susu labanan khalisan, laban yang suci bersih, sa'ighal lisyaribin, yang lalu tak jadi jelik lahak bagi orang yang meminumnya. Orang minum tak ada nak jadi jelik. Tak sepa kita minum air Fanta gaduh-gaduh gak jelik. Gaduh-gaduh gak masuk ke hidung gas dia tu. Tu dia air cola. Susu dak minum. Dia memperkenalkan kepada kita jalan ahli sunnah ini. Dia ulama dak royak jalannya supaya kita nak tahu kata hak kita berjalan tu hak ni. Hak tu al-batil kita tahu kata tu batil, jangan dia berjalan. Dan kalau orang berjalan dah boleh kita kita menyatakan. Fa in qila, jika dikatakan ai in suila, nak begitu boleh tak apa, ataupun in qila ai fi su'al. Maka jika dikatakan pada tanya, mana kalau ditanyakan, tanya katakan qad jaa, sungguhnya telah datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi tauhid. Jadi gano falima, maka kerana apa? Nabi tak boleh baca lam lah kalau gitu. Falima, falima bila wasa falima qatasaran nazimu ala tauhid. Jadi bahasa setahu kitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu halatik dia jadi rasul, suruh menyampai dan menyuruh umatnya kepada apa? Kepada mentauhidkan Allah dan kepada beramal dengan syariat. Bukan ajak tauhid saja, hang pergi Tuhan saja cukup. Ada bukan tauhid saja, cara ke syariat, tasyri' gatik royak syariat, haram halal wajib kena buat. Tu kalau gitu buat apa? Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bukan dengan tauhid saja. Bila datang bukan dengan tauhid saja, falima, maka kerana apakah iqtasaran nazimu, menyimpan oleh nazim, yakni musannaf kita Syekh Ibrahim Tuan Mata Al-Laqani. Apa dia simpan ala tauhid, ini ala zikri tauhid, atas sebut tauhid saja. Bukan Nabi hanya ja'a bit tauhid faqat wa ghairihi, kan? Boleh bit tauhid saja aja. Tu jawab soal. Ujiba, dijawabkan ai anil qil, itu dijawabkan bi annahu, dengan bahwasanya nyon nazim musannaf kita rahimahullah taala khassahu, menentu ia akan tauhid, menentu dengan sebut, ataupun khassa zikrahu, menentu akan sebutnya tu li annahu, kerana bahwasanya lah tauhid tu asyraful ibadati. Kerana tauhid lah semelia-melia segala ibadat. Tak ada dalam ibadat batiniyah hak tu duk kemah-kemih semua. Ibadat lain tu sekali-sekala tengok semayat. Waktu dia masuk, tak masuk waktu tak boleh. Haram lagi pula dah.
Tak sah, lagi berdosa pula dah hidup sengaja semaya belum masuk waktu. Tengok. Jadi sekali-sekala waktu tertentu. Itu dia. Sebab dia tu adalah asyraful ibadat. Asyraful ibadat. Hingga siapa melia tak melia, rusak tauhid, hak lain tak jadi. Dia gitu sudah. Rusak tauhid, hak lain tak jadi habis. Semaya pun tak jadi. Cuba kita tengok orang munafik duk semaya kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang keluar berperang bersama-sama Nabi di medan. Tapi tua tu duk ragu dalam diri, tak ada tauhid. Tak jadi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahawa seorang munafik, kerana hakikat orang munafik, orang kafir, orang hakikat sebenar dia menzahirkan rupa iman. Dipanggil mukmin zahiran, kafiran batinan. Tu saja. Mukmin dia tu, mukmin tu zahiran saja, pada hakikatnya kafirun haqiqatan. Tu dia. Sebab tu kita nak kata munafik kat orang tu, tahu ke tak? Hakikatnya kufur. Tetapi jauh rupa tu perangai sifat. Tu dia. Hingga boleh kata dengan jalan majak, tersebih balik, gila. Tu. Kemudian tak kala tu manakala itu dialah paling asas, dia paling dikatakan asas. Dan Allah Taala kata pada orang munafik ni, janji akan bubuh dia tu dalam patak neraka sekali. Tu fid darkil asfali minan nar. Kemudian pada tu wayalihi salatu, dan mengiringi akan tauhid tu oleh solat. Tu dia seolah-olah kata sembahyang ni ditekak bawah tekak ataupun menempat ke bawah dagu lah kita kata. Tu dia duk ditekak masalah. Begitulah kama fi hadisi Abi Sa'idin, yani Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abi Sa'id menceritakan, innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhidi was salati. Tu datang pada hadis bahawa Allah Taala tidak memfardu, yang tidak wajib. Lam yafrid makna lam yujib. Allah tidak wajib akan sesuatu yang paling lebih daripada tauhid dan solat. Tengoknya kembar, tengoknya kapuhnya tertib. Awak mari minat tauhid was solat. Tu dia menunjukkan solat tu mengiringi akan tauhid. Kemudian sekiranya walau kana syai'un, dan kalau ada sesuatu afdala minhu, lebih afdal daripadanya. Syai'un tu isim kana nakirah, tak apalah, menunjukkan umum. Sirat apa nama setengah pada musawwirat di sini umum. Walau kana syai'un, dan kalau ada sesuatu, kita ulang bunyi sesuatu tu bunyi umum tu. Dan jikalau adalah sesuatu, tak kira apa sajalah sesuatu, dia panggil isim nakirah. Jadi isim kana ya pada asal mubtada. Kaedah kita isim nakirah tak boleh jadi mubtada, melainkan ada musawwir dia yang membolehkan. Sini musawwirat dia umum. Dan sekiranya jikalau adalah sesuatu afdala minhu, lebih afdal daripadanya, daripada tauhid, laftarahu nascaya memfardu ia Allah akannya ala malaikatihi. Kemudian mengiringi akannya oleh salah. Mengiringi akannya oleh salah. Kali kita tegini tak apa. Walau kana syai'un afdala minhu minal mazkur minat tauhid was salah, itu turut dalam hadis. Sebab dia kata tadi dia lebih sekali asyraful ibadat, kemudian mengiringikannya oleh solat. Kalau sekiranya ada lagi sesuatu lebih afdal daripadanya minal mazkur minat tauhid was salah, ambil pada atas masuk kedua. Nascaya perdu ia Allah akan asyai akan al-afdal ala malaikatihi, atas segala malaikat dia.
minhum raki'un wa minhum sajidun. Tu setengah daripada malaikat tu yang rokok, dan setengah daripada mereka tu ada yang sujud. Tu rupa solat. Sabit tu datang pada hadis tak kala Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj tu, dia tengok setengah malaikat dia qiyam, setengah malaikat tu dia temu duk rokok, setengah malaikat tu dia duduk macam duduk tasyahud, setengah malaikat sujud. Bila dia tengok belah tu, dia mari ingin di hati, telitah di hati dia, mari cinta bahawa kalau umatku dihipung ke semua kelakuan ni dalam ibadat. Itulah sebab musabab di antara Allah Taala memfardukan semaya 5 waktu. Dalam semaya 1 rakaat ada cukup. Qiyam ada, rokok ada, sujud ada, duduk antara 2 sujud. Tengok cukup dah tu. Dalam 1 rakaat cukup dah rupa. Tu dia. Habis. Selesai hatu ni klik ke humbi pula. Ni mana istiqnah suku pula ni. Wal haddus sabiqu, dan bermula ta'rif yang dulu. Ta'rif mana? Apakah tauhid? Wat tauhidu lughatan ialah al-ilmu bi anna ila akhirih wa syai'an wa syar'an wa huwa ilmu yaqtadiru bi ila akhirih. Tu panggil apa? Tu panggil had, ta'rif. Tu panggil ta'rif. Had dia panggil mengikut istilah ta'rif hak cukup syarat dia agak jamaknya ada jamaknya, maneknya cukup. Tu dia panggil ta'rif bil haddi, sebagaimana maklum dalam satu bagai ilmu panggil ilmul mantiq. Kalau gitu ta'rif ni huwa ihdal mabadil asyarati. Tu salah satu daripada mabda' yang 10. Maknanya seolah-olah kata anak tangga untuk kita nak masuk ke satu-satu ilmu, sepatut kita kena tahu 10 perkara. Ilmu ni apakah namanya? Pertama kali. Supaya kita nak masuk buat kerja, nak gapo, kerja ni orang panggil apa? Rancangan ni panggil apa? Kerangka ni panggil kerangka apa? Letak nama. Tengok dia nak bahas nak buat satu kali, letak nama kerangka apa? Letak nama dulu. Lepas tu kita buat menggani ni nak bicara dia gapo. Garis. Tujuannya apa? Mengadakan kerangka ni. Tu dia panggil mabda' sebelum pada kita nak tepuh masuk. Dia panggil 10 mabda', maka mari dengan jamak mabadi. Jamak daripada mabda'. Maka tahukan ta'rif ni, ini satu mabda' daripada 10. Ilmu ni ilmu apa bahasa kita ikut tu hasa ingat ke? Ni panggilnya, namanya ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid juga dipanggil ke ilmu usuluddin. Ilmu tauhid juga dipanggil asas din. Ilmu tauhid juga dipanggil ke ilmul aqaid. Ilmu tauhid juga dipanggil dengan ilmul kalam. Tu dia. Kita tahu sesuatu. Kalau tidak metonglah kita. Ya tuan ngomong kalam apa ke? Jadi selerak selalu. Itu salah satu daripada mabadi yang 10. Al-manzumati. Mabadi asyaratil manzumati, yang dibuat nazam. Buat dengan bentuk kala syair, kala lagu, yang dilagukannya fi qauli ba'dihim. Yang dibuat lagulah. Tu mudah-mudahan bahasa kita yang dibuat lagulah, dinazamkan ni. 10 perkara ni yang dibuat lagu. Fi qauli ba'dihim, pada perkataan setengah-setengah ulama kata dengan bentuk lagu. Innama badiya kulli fannin asyara. Dia kena lagi lagu tu. Lagu apa tu? Innama badiya kulli fannin asyara. Inilah apa nama ni? Rajat. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu sya'. Kena mati. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'.
walismu listimdadu hukmus syari'. Kalau tak mati dulu tak masuk sini. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Tu kata dengan lagu. Innama badiya kulli fannin asyarah. Nah, kalau kita kalau kita kata dengan nak timbal lagu syair tu tak baris ya. Tepat ni tepat nasak lah dengan patah zuhir, tapi kita kira lagu sekali pula tu beritahu ku. Innama badi mustafilun. Innama mustaf mabadi ilun mabadilun di kulli fan mustafilun. Itu kita tak sah baris. Innama badi kulli fannin asyarah. Tak baris tu kerana lagu. Kalau tak kerana lagu tu ya kena baris. Moga isim inna isim inna isim manqus isim manqus waktu nasak dengan fathah. Tapi di sini kerana nak timbal lagu tu tak sah baris. Tengok kalau baris bunyi kecak sikit tu. Innama badiyak kata. Kalau innama badi kulli fannin asyarah, tak apa. Sesungguhnya segala mabda' bagi setiap fan, setiap bagai ilmu. Kalau kata ilmu tajwid pun kita tahu ilmu pada bicara kita nak masuk nama ilmu apa? Ilmu tajwid. Apakah bicaranya ilmu tajwid? Dan apakah maksud bicara ilmu tajwid? Dan apakah hukum mengaji ilmu tajwid? Gitu. Mula sekali kena takrif apa dia tajwid pada lughah, apa dia tajwid pada istilahnya. Demikianlah apa dia ilmu nama kita dak bicara al-kalam wal lafzu, ilmu nahwu. Apakah tajuk caraan dia maudhu' ilmu nahwu? Siapakah orang yang menghantarkan hanya pada awal? Dia panggil tahu apa dia mabadi. Bahawa segala mabda' bagi setiap fan, setiap bagai ilmu itu semua adalah asyarah 10. Mana 10? Bada al-haddu iaitu ta'rif. Ni kata wal haddu as-sabiqu huwa ihdal mabadi al-asharah. Yang kedua wal mawdu'u mawdu'. Hantara ilmu ni, percaraan ilmu ni gapo dia panggil tajuk-tajuk. Hantara ilmu ni gapo? Yang kedua wa thumma samarah, kamu dia buah makna faedah. Samarah ayil faedah. Faedah ilmu ni gapo? Faedah dia. Dia wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'. Dan kelebihannya kelebihan fan. Kita mengaji ilmu usul ni kelebihan apa itu dia. Wa nisbatun, dan nisbah ilmu ni dengan ilmu fiqh ni duk tahu mana? Kalau kita padu ilmu ni dengan ilmu nu dak je tahu mana? Kalau kita padu orang ni mana besar. Ni apa ni tak nebak. Ni apa ni tok mana? Cuba kita padu dengan tak nebak mana lebih? Lebih tok mana? Tu nisbah. Nisbah ilmu ni dengan ilmu nu menempati apa kalau kita nak banding? Tu dia panggilan tu. Wal wadi', dan orang yang menghantar. Siapa asal orang hantar ilmu ni? Dengan secara tadwin kita. Siapa orang yang hantar mula-mula ilmu ni? Tu bahajak pada kena murajaah sukulah tu pula tu. Walismu listimdadu hukmus syari'. Dan isim namu. Hasa ni takrif. Nama ilmu ni nama apa ilmu ni? Pada nama tauhid. Takrif dia apa takrif? Ialah ilmu yang tadiru biha. Dia tu panggil had, tu takrif. Nama tauhid. Ilmu tauhid. Al-istimdad ni hazah ratah ni kerana darurah. Syi'in nak kerana orang yang ratah dia nak kata tak boleh. Lalu buat. Asalnya wal ismu wal istimdadu wa hukmus syari'i. Apa tu wa tu buat dua tempat. Maka wal ismu listimdadu hukmus syari'. Dan nama dan istimdad amillah. Ilmu ni ambil dari mana ilmu ni? Ilmu ni ambil dari mana?
Ambil daripada fikiran semata-mata kok ilmu ni. Ambil dari mana? Ambil dari Quran, dari hadis, dari ijma'. Tu dia. Dan dari akal yang salim. Tu. Kalau kata ilmu ni ambil daripada akal, jangan sekat tu saja, akal yang salim. Bukan akal semata-mata. Akal semata boleh pergi belaka akal. Nampak gitu, nampak gini. Dah akal yang salim. Hukum syara' dan hukum syara'. Apa hukum ilmu ini? Belajar ilmu ini, tahu ilmu ini apa hukum, duk sunat ke wajib ke? Itu dia. Masailu wal ba'du bil ba'd iktafa. Dan segala masalah, Zahra atas kat tu, wa masailu, dan segala masalah. Ilmu tauhid ni masalah dia berapa? Masalah-masalah dia. Itu dia. Kan mana cukup dah tu 10 tu. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah 3. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' 36. Wal ismu listimdadu hukmu syara' 39. Masailu 10. Cukup. Kemudian wal ba'du bil ba'd iktafa, dan bermula setengah-setengah itu terpada ia dengan setengah-setengah. Mana tahu setengah-setengah pun cukup. Tahu kata ilmu ni nama apa? Hukum belajar ilmu ni gapo? Tepat ambil dari mana? 2-3 perkara dia tahu. Orang yang mahta ilmu ni siapa? Tak tahu. Siapa tahu orang yang mula hata ilmu ni? Hatta ada cara tak duit. Semua tu mari dari kita ambil daripada mana? Quran hadis. Mari Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Mari daripada Allah lah, moga ambil daripada kita. Tengok kita i'tikad Tuhan Esa mai mana? Tak kata Tuhan suruh i'tikad Tuhan Esa. Qul kata oleh Muhammad, huwallahu ahad. Mai mana? Quran. Orang yang hatta ke cara tadwin kitab tu. Siapa awal-awal karya kitab ilmu ni? Itu dia. Kemudian kalau tahu setengah pun cukup. Wal ba'du bil ba'd iktafa. Wal ba'du dia mula setengah-setengah daripada mabadi yang 10 itu. Wal ba'du ay ba'dul asyara ataupun wal ba'du minal mabadil asyarah, dan bermula setengah-setengah daripada mabda' yang 10 itu. Iktafa bil ba'di, terpada ia cukup, ia memada ia dengan setengah-setengah. Tak tahu semua tak apalah. Dalam keadaan begitu, wa man daral jami'a hazzas syarafa, dan siapa tahu ia akan semua dara yadri. Wa man dara, dan siapa tahu ia al-jami'a ay jami'al mabadil asyarah, orang yang tahu semua mabda' 10 tu gak, haza, nascaya mencapai ia asyarafa, akan kemuliaan. Tahu habis, tak ada gadah. Tentang memada tahu setengah-setengah. Itulah dia 3 bait. Kemudian tak kala tu dah apa dia dah kata mabda' 10, maka fahaddu hadzal fanni lughatan wastilahan taqaddama, tak payah ulang lagi. Ai fala i'adata lahu. Tu dia. Maka bermula takrif ini fan pada lughah dan juga pada istilah telah dalu ia, telah rakyat dah. Mana? Nunglah pada kata di bawah qauluhu bitauhid. Dia kata wat tauhidu lughatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Tu. Wa syar'an hanya sampai akhir huwa ilmu yaqtadi. Jadi takrif ilmu tu pada lughahnya, pada istilah maksudnya syar'an jadi ni dah lah. Ialah taqaddama, telah dulu ia. Bila telah dulu dah, ay fala i'adata lahu, maka tidak ada nak ulangi lagi dah lah. Tak ada nak ulang dah lah. Moga kata dah dulu. Taqaddama, tak kala taqaddama ay fala i'adata lahu atau fala ta'ila lahu, tak ada nak panjang dah lah. Wa mawdu'uhu, dan mawdu'nya mawdu' hadzal fan, antara ilmu ni cara dia gapo ilmu tauhid ni, ialah mawdu'nya zatullah ta'ala. Percaraan ilmu ni ialah percaraan zat Allah. Cara jadi gana zat Allah. Boleh ke nak bicarakan, nak fikir lagi tak boleh. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Datang pada hadis, kamu fikirlah pada makhluk kejadian, jangan mu fikir tentang
Allah tentang Khalik Tuhan yang menjadi itu jangan, tak masuk akal. Gano sini kata percaraan zat Allah. Dari segi niyah, dari sekira min haitsu ma yajibu lahu. Tu dia. Maudhu' ilmu ni, percaraan ilmu ni zat Allah dari segi barang sifat yang wajib ia baginya. Min haitsu ma ay min sifati ay min sifat kamal, daripada segala sifat kesempurnaan yang yajibu lahu ya wajib ia ay aqlan, ya wajib ia pada akal baginya, bagi Allah tu. Wa ma yastahilu, dan dari sekira barang sifat yang mustahil, yang sifat kekurangan, sifat yang tak layak, yang mustahil ia ay alaihi ta'ala. Wa ma yastahilu ay alaihi ta'ala. Dan wa ma yajuzu, dan barang sifat yang harus ia ay lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala, iaitu buat mungkin atau meninggalnya dah lagi akal. Tu maudhu'. Wa zatur rusuli kazalika, atas pada zatullah. Maudhu' ilmu ni juga bercara ke zat rusul, zat ke jadi rasul. Tapi kata ilmu apa, ilmu usuluddin tu dengan secara apa dia, ijma'nya dua percaraan, zat Allah, zat segala orang jadi rasul. Lepas tu dengan cara tafsirnya tiga. Apa dia asal lagi? Dia panggil apa, tauqifiyat. Dalam cara ilmu usul juga, mana cara perkara akhirat. Tu dia. Hak tu maksud dalam kata majaa bihir rusul, maksud dalam tu. Bila kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul kan, termasuk padanya beriman dengan barang yang dibawa datang olehnya, oleh Rasul. Apa? Dia royak kata kiamat, dia royak kata kita ni ada kiamat, ya. Dah kita percaya ke Rasul? Ya. Dia royak kata kita ni ada bangkit lepas pada mati, ya. Percaya biarlah. Lepas tu ada periksa amalan, ada timbang amalan. Tu dia ada titi sirat. Ada surat, hala surat terima kat tangan kanan atau kiri, akhirnya syurga atau neraka. Itu apa tu? Itu masalah majaa bihir rusul, barang yang bawa datanya, mana yang ceritakannya oleh puak-puak rasul. Pak kita percaya ke tak rasul? Percaya barang yang dibawa tu lah ni. Tu itu percaraan ilmu usul tiga lah. Satu percaya ke sifat uluhiyah. Yang kedua percaya ke sifat nubuat, sifat-sifat orang jadi nabi. Yang tiga cara sam'iyah dia panggil. Tiga tu. Baik. Bila kita kemah, maksud dia kata dua. Mana sam'iyah, maksud dia kata barang yang dicerita oleh Allah dalam Al-Quran, barang yang dibawa datang oleh rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Kalau gitu ilmu usul, ilmu tauhid ni apa tajuk maudhu' dia? Zat Allah, zat rasul. Zat Allah, zat rasul. Apa makna tajuk zat Allah? Dari sekiranya sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil atas Allah, juga sifat yang harus bagi Allah. Zat rasul kazalika, apa kazalika? Min haitsu ma yajibu lahum. Kata itu kazalika, apa kazalika? Ini min haitsu ma yajibu lahum, tukar dhamir lah. Hak tadi ada ma yajibu lahu, hak ni tertukar. Kazalika, apa kazalika? Ai min haitsu ma yajibu lahum. Tarik lagi. Tarik lagi. Wa ma yastahilu alaihim, kana nak ta'liq dia. Habis. Wal mumkinu, atah pada zatullah. Ada lagi maudhu' dia. Maudhu' dia perkara benda mungkin. Cara perkara mungkin. Makhluk lah. Cara perkara mungkin. Min haitsu innahu, dari sekira bahwasanya mungkin itu, kana rajak tak sih pun tak apa, pakai nanti rajak di belakang. Dari sekira bahwasanya mungkin itu yutawassalu bihi, boleh buat sampai dengannya, dengan mungkin ila wujudi sani'ihi, kepada kepada kana nak kedai mudah lagi boleh. Min haitsu innahu ayil mungkin yutawassalu bihi, boleh buat sampai dengan dia ila ma'rifati wujudi sani'ihi. Tu dia, kepada kenal kata ada tuannya. Tak supaya orang falsafah. Orang falsafah kaji mungkin jangan, halanya kaji. Siapanya menyelah tu dalam bumi, menyelah tu dalam patak laut. Ni duk kaji. Dakwa naik patah bulan mana kita katakan.
tapi tak temu tuai yang menjadikannya. Ada arah hanya peteri di situ. Kaji jangan ada kira dengan habis bulu-bulu kepala lagi panah mikir, tapi Tuhan tak buka. Ada arah-arah nak buat tu. Kita tak pandai kaji gitu, tak pandai dak kaji, tak berani nak main gitu tu. Tapi Tuhan buka. Nah, tu dia. Jadi ilmu usul juga, ilmu tauhid juga, maudhu' percaraan dia benda mungkin. Pas cara buat apa benda mungkin? Tak serupa dengan nama kaji mungkin kok lain. Kitanya dari segi bahawasanya mungkin itu yutawassalu bihi, baca bin maf'ul selalu senang. Kalau ya tawassalu kan rajak ke seorang. Dari sekira-kiranya mungkin itu boleh buat sampai dengannya dengan mungkin ila ma'rifati itu kedim muntah, kepada kenalkan ataupun ila ilmi, kepada yakinkan wujudi sani'ihi, ada Tuhan yang menjadi tu sani'. Orang falsafah kata tak ada Tuhan yang menjadi, klik kepada bahasa dia duk panggil tamacat. Tengok tu bila berlaku benda belak atau benda bahasa tamacat. Hak tu tak boleh nak itulah. Kita tamacat tu mana hak dari Allah dah. Tu dia. Hak dari Allah dah tu. Hak mana pun dari Allah belaka, cumanya kita isnad pada sabab. Kita kata nak rumah. Kalau kira hakikat Allah lah, tapi kita tak kecek belah tu, salah dari segi bercakap. Siapa dia buat? Nak cari tukar majaz. Rumah tu siapa buat? Tukar si Khalid tu. Tu. Siapa dia buat? Allah. Tak kena kecek gitu. Kecek dia tak kena. Tak kena dari segi adab bercakap, tak kena dari segi zahir bercakap. Gitu. Kita nak kecek tu zahir. Al-lughatu tubna 'ala zahir. Ya belah tu. Kita kecek tu zahir. Tapi hakikat kita pergi Allah. Lepas dah lah Allah. Kalkan makhluk hanya kasban. Tapi kalau tanya langit siapa buat? Tak ada nak sandar dah ke langit. Nak sandar ke malaikat pun tak. Malaikat tak. Allah. Ada. Tak ada sahabat dah lah. Tak ada sandar dah lah. Maka klik kepada hakiki. Maka bagi orang yang tak ada sonet tak? Tak macam lah. Habis dia tu coding tu. Ni perbezaan. Habis dia tu langit tu coding, bumi tu coding tu. Kita tak. Rumah siapa buat? Tukang si Khalid tu. Langit siapa buat? Allah buat. Hak kita. Ada demo? Rumah tu orang tu, rumah ni tukar tu necang tu, tukar tu necang tu. Langit sama macam. Tak apa dah lah. Ni dia. Tu dia panggil menafi sani'. Menafi sani'. Tu setengah ba'dul falasifah mereka menafikan Tuhan yang mengadakan. Setengah-setengah dia sana ke masa. Dia panggil kafir dahri. Sana lagi ke masa. Masa yang menentukan, masa yang menghilangkan. Habis masa habislah. Tinggi sana ke masa. Seolah-olah Tuhan masa. Macam-macam lah jalan sesak tu. Hak Tuhan tak buka, hak Tuhan tak bertawi ke dia, tak ada arah tel orang lain perak. Kita tengok ngiling orang cerdik. Baik terjadi kata cerdik lah. Dari segi kecerdikan kita boleh tupai. Apa tengok ni dia mau buat alat teknologi lah kita kan. Alat canggih ramai. Kita tak pandai buat. Boleh guna gatik, boleh pakai gatik. Nah, tu dia. Ni tu model baru yang dia menjeduk fikir. Ni boleh buat kemudahan ni, kemudahan. Kita tak pandai, boleh dia pakai. Tapi betul nak cerdik, bijak. Tengok tu deh. Yang buat komputer tu Allah. Tuhan ilham ke dia situ. Dia buat boleh. Tapi tak nampak Tuhan kadang-kadang tak tahu komputer boleh buat tu buat ni. Yang jadi. Kita tak timbullah gapo dia pun Tuhan ni kuasa. Tuhan nak melahirkan kekuasaan dia. Duduk situ. Jangan dia komputer ni bijak. Komputer mana bijak? Kau kagah lekat tak buat ambil. Kita tu lah nak buat tak boleh. Ya apa tak ada royak sendiri. Itulah di antara nak ayat kata ni kita mengaji usuluddin supaya supaya kita kenal mungkin daripada mungkin itulah tangguh kepada kenal adanya Tuhan yang menjadikan mungkin itu. Ni makna kata maudhu' ilmu tauhid mungkinu wal mumkinu min haitsu innahu yutawassalu bihi ila wujudi sani'ihi.
Sabit tu dalam hadis suruh fikir, dalam ayat pun suruh fikir, fa'tabiru ya ulil absar. Suruh fikir. Benda hak tak suka berlaku kok mana cuba fikir. Nah, sebab tengok pak kita berlaku gepa bumi, berlaku air banjir. Letak dengan nama gapo tu tu siapa fikir? Tak ada fikir. Tak ada nak fikir. Tu penggak kok mana? Sebab dia suruh fikir. Fa'tabiru maka iktibar olehmu. Asal ayat tu ada hubung kait dengan masalah ke Yahudi Bani Nadir. Tak kala mereka tu rombak janji, akhir sekali Rasul gilikung kata dia. Akhir sekali keputusannya kena halau, tak boleh duduk. Tu baik tinggal negeri kapal halaman. Nak tinggal dah lah, ganah sangat lalu. Tu dia. Itulah. Jadi dia tak fikir mana Tuhan kata tak suka lah tu. Dia nak berlindung dengan kota dia kata dia ni kekayaan, cukup harta kekayaan, kota dia kukuh, nak serai tak boleh dah. Tapi bila kanak kita dia sendiri perutuh hak dia, Tuhan kata. Wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b. Tuhan mencapak ke dalam hati mereka gerung nak duduk tak dekat. Diri tak dekatnya gerung ke puak Nabi. Duk jikung apa hari apa malam. Gerung tak ada nak buat. Wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribunahum bi aidihim. Mereka sendiri putus rumah-rumah mereka dengan tangan tak kala nak tinggal. Tu cuba tu fikir tengok. Mereka katanya mereka boleh berlindung dengan nama kota-kota mereka. Mereka boleh bergantung dengan kekayaan mereka, tapi dia Tuhan nak berhabis, nak buat apa tak boleh. Tu asalnya ayat tu. Oleh itu mungfikirlah fa'tabiru ya ulil absar. Maka ayat tu menjadikan umum, maknanya kita fikir segala-gala untuk ke mana? Fikir ni untuk tangguh kenal Allah. Sabit tu kalau kita kekayaan, terkadang nak fikir tak boleh duk rasa kata kita kaya boleh buat belaka. Sabit orang ada harta dia mai sombong. Kita kaya nak buat gapo boleh belaka. Kita sihat nak pergi ke mana boleh. Kita ada cukup lekat. Tengok zaman lain. Kita ada telefon nak kecek mana boleh belaka. Kita ada kereta ikut nak pergi ke mana salahnya. Ada duit nak naik kapal tu baik ke mana boleh belaka. Jadi sombong dah. Tak nak kenal Tuhan dah kepanggil. Kau habis tu sekali mutaika. Tu baru cari Tuhan. Itulah sebab tabiru ya ulil absar. Ni ilmu ni dia bercara tu. Yang kita dak merendah-rendah ke ilmu usuluddin tak perlu dibanyakkan. Bahasa tak erti dia panggil. Tak kenal Tuhan dia panggil. Tu dia. Orang dia tak tahu orang ni, dia tak hormat. Dia tak tahu kalau aku duduk ke orang, dia tak hormat. Dia tengok nampak rupa tu, rupa debek. Tu bahasa kampung kata, rupa nampak lekeh, hatu dia pakai pihino tu. Bila kena, bila lah pakai lekeh, bila kena, lain lah hormat. Ni pun ilmu ni ilmu apa ni? Sebab memang tengok Suluddin 420. Ni buat kecak di mewek mulut. Kinyi-kinyi jadi. Tu dia kan kita tak erti kelebihan dia deh. Tengok. Dia faham molek sini. Lagi. Was-sam'iyatu. Lagi dah. Maudhu' dia lagi was-sam'iyatu atas pada zatullah. Apa dia sebut sini? Dia perua dah ni. Dan cara sam'iyat. Apa sam'iyat? Ini barang yang terhati di atas dengar daripada syarak. Tu kan nak kisah sam'iyat. Yakni barang yang bahasa terhenti di atas dengar daripada syarak. Syarak ayat gitu kita gitu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Tu ayat dia kata kemudian kamu lepas pada mati. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Dia kata kemudian bahawa kamu ni selepas pada hidup duniamu akan mati. Dia kata lamayitun, mari dengan taukid beberapa taukid, sungguhnya mu akan mati. Sungguh mati. Orang kupur pun mengaku gitu. Tak sih pun tak lepas. Lepas pada mati dah apa pula? Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian bahawa kamu lepas pada mati itu pada hari kiamat tu akan dibangkit kamu. Percaya tak percaya, tak ada percaya. Ni aku royak belah tu. Allah Taala ada. Apa kita Kita dengar tu royak. Dan juga hadis pun royak. Apa kita lagu nak? Percaya. Maka tajuk ilmu ni juga percaraan cara sam'iyah. Nak percara kiamat. Sebab di akhir-akhir kita ada percara wajib kita percaya ada kita ni bangkit. Kita ada hasyar, ada nasyar di padang mahsyar.
Kita ada hisab, ada periksa, ada syafaat, ada apa lagi kat atas. Tu sam'iyat. Tu ilmu usuluddin. Pas tak rohak ke kalau dia kata ilmu usuluddin tak perlu dibelajar. Tu kata dia tak reti maudhu'. Dia keceklah tu. Dia ngamak gapo tahu. Tak sedekah. Ni kita kena jaga juga, kena takrir, kena hurai zaman yang rusak ni. Hanya menyalahkan hak yang sebenar. Ilmu usuluddin tak perlu dia belajar. Tu dia. Dia tak tahu maudhu' dia. Sebab ni kena tahu mabadi dia. Sam'iyat. Tahu sam'iyat kat mana? Min haitsu, daripada sekira-kira kita bawa berjalan ke idafah. Min haitsu i'tiqadiha. Kalau nak pakai kod jalan apa nama ni idafah pada jumlah min haitsu hiya, dari sekira-kira ia sam'iyat i'tiqadu. Tu dia. Maknanya kata dari tilik kepada i'tiqadkannya. Tu maknanya kita i'tiqad macam mana sam'iyat. Kita i'tiqad macam mana bangkit lepas pada mati? Ya, sungguh. Kita i'tiqad macam mana kita akan dihala surat kat tangan kanan atau kiri? Ya, sungguh. Sahabat ayat berlaku dalam Quran, fa ammal ladzina utul kitab ada. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tu ayat tahala kat tangan kanan. Ada pula ayat kat hala kat belakang. Sambung kat tangan kiri, hala kat belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Hala kat belakang. Surat. Orang terima ke surat kat belakang. Tak ada niat. Orang hala kat ni terima dengan tangan kanan. Tak kira Islam tak Islam. Terima kat kiri ni jahat adat kecuali uzur. Baik tu kalau nak terima. Maaf deh, amo uzur sikit ni. Maaf deh, tangan cemah. Bila ni maaf ni mek kiri, ya tengok kerana menyalah itu minta maaf. Maaf deh, amo tangan sakit ni kena bila ni orang tak apa. Tengok ada. Tak kira Islam tak Islam ajar belah tu, tapi di akhirat esok oleh kerana kupunya hala kok ni. Apa boleh? Dia hala kok ni, dia hala kok ni. Kiri tu tak salah dah kok belakang. Apa dan ambil tak boleh ni, saya jadi kerah tangan. Saya baca gitu tak? Gitu. Tu wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Lagi duk lah siap dah kawan, berat dah kawan orang hak lagu tu. Apa tu? Tu apa tu panggil? Sam'iyat tu usuluddin tu. Tu ilmu tauhid tu. Apa kena kau salah dia kata tak perlu mengaji ilmu usul. Itulah kalau nak kasar sikit bahasa bengong. Tu tak sedap dengar ke panggil. Nampak tak reti berdoa. Itu dia. Tak berdoa tengok lagi. Wa samaratuhu. Habis. Dan buahnya, buah ilmu tauhid, fan tauhid ni gapo buah dia Pedah dia. Ma'rifatullahi. Tu pedah dia. Kenal Allah bil barahinil qat'iyyati. Kenal dengan dalil-dalil yang bahasa qat'i, bukan dalil zanni dak. Tapi tak ada ragu. Allah ada, ya, sungguh tak ada syak. Allah esa, ya. Kita bakit kami depan mati, ya, tak ada syak, tak ada sungguh kau sungguh kau dah hacul lebun. Dah. Dia panggil dengan barahin qat'iyyah, dengan dalil-dalil jamak dah burhan itulah. Dengan dalil-dalil yang putus, dia bahasa putus. Lagi pula buah dia dan faedah dia apa lagi? Wal fauzu, iaitu beruntung, berbahagia atau beruntung bis sa'adatil abadiyyati, dengan bahagia yang selama-lama. Masya-Allah. Tu dia. Orang yang beruntung dengan bahagia yang selama-lama. Atas dunia ni beruntung pun tak lama, bahagia pun tak lama. Tu dia. Bahagia. Lepas tu kita buat go kan? Siap lalu jatuh go sikit, siap lalu. Dalam dunia hidup yang bahagia, ingat dia lama go jatuh. Bukan molek tu. Bahagia jatuh go bahaya, siap loy. Tu betul. Jatuh go sudah. Mula bahagia bo jatuh go bahaya. Ingat. Tu dia. Ni dunia ada apa akhirat abadiyah. Tu dia khalidina fiha abada. Tu riwayat.
Ayat deh, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Pasal kata balas mereka gapo? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Siapa mai kata khalidina fiha kait kada abada. Kekal mereka itu di dalamnya selama-lama. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Oh, mereka berpuas hati dan Allah redha kepada mereka. Itu balas saya bagi siapa? Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah balas saya bagi orang takut akan Allah. Nak takut gapo kalau kufur? Kan nak takut mana kalau duk syok gitu. Kena orang mukmin nak takut. Hingga qadar setara mana takut tu lebih kuranglah tu. Alhamdulillah kita orang mukmin. Jagakanlah iman kita kukuh. Semoga kita dapat bahagia selama-lamanya. Insya-Allah. Baik. Wa fadluhu annahu asyraful ulum. Tu nak ayat lepas dah dua. Lepas tiga dah. Ta'rif, maudhu' dan buah faedah ilmu. Tinggal lagi apa dia 7 lagi kalau dia ayat habis. Kita kau tengok. Kau turut lagi. Setakat tu dulu. Wa fadluhu annahu asyraful ulum.